datang ke podcast The Pathways of Faith. Hari ini, kita akan menyelami dunia Perkim, iaitu sebuah kelab yang memegang peranan penting di kampus UIA Paguh kita ni. Jadi dalam episod kali ini, kami bawakan tetamu yang special kepada anda semua, iaitu Lausha Nazirul yang merupakan mantan penasihat Perkim. Selamat datang Lausha. Assalamualaikum, terima kasih menjemput saya. Okay, sama-sama. Terima kasih juga sebab sudi datang. Orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Oleh itu, sebelum kita memulakan podcast kita pada hari ini, eloklah jika kita berkenalan terlebih dahulu dengan Lausha Nazirul yang segak lagi bergaya di hadapan saya ni. Jadi Lausha, boleh ke Lausha ceritakan sedikit sebanyak mengenai latar belakang Lausha dan berapa lama dah Lausha berkecimpung dalam dunia Perkim ni? Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, terima kasih kepada semua jawatan kuasa Perkim menjemput saya hadir ke podcast pada petang hari ini. Okay, pengenalan tentang diri saya ya. So, saya mula memasuki UIA Paguh pada tahun 2018. Pada ketika tu, saya baru bergraduasi dan memulakan kerjaya sebagai pensyarah sambilan lah pada 2018. 2019 saya diterima sebagai pensyarah tetap. Wah. Ya. Rezeki lah sebab duduk dekat MUA je kan. So dapat duduk orang MUA dapat dekat Paguh, so sangat dekat lah. Senang lah. Ya, sangat dekat. So saya sangat bersyukur. Saya start 2019 dan sehingga kini dah lebih kurang 5 tahun lah berada di kampus Paguh. So latar belakang pendidikan saya adalah ijazah bahasa Cina daripada Beijing Foreign Studies University. Wah. So kalau kata nak lihat pada Perkim ni, sebenarnya saya tidaklah secara langsung sebelum ni, sebelum menjadi penasihat Perkim, saya tidaklah melibat secara langsung tentang Perkim. But tahu tentang kewujudan Perkim. Cumanya sebelum saya memasuki UIA ataupun pada zaman belajar saya pun, saya dah pernah terlibat dengan aktiviti sukarelawan. Contohnya dengan mu'alaf. Saya menjadi sukarelawan tenaga pengajar untuk mengajar bahasa Cina di pusat kita panggil Persatuan Cina Muslim di daerah Muar. So every semester like macam saya akan balik dan mengajar sampai saya bergraduasi. So basically walaupun tak dekat dengan Perkim, tapi it's really related. Because kita tahu kan Perkim antara fokus utama dia adalah mu'alaf, anak yatim, gelandangan. But sebelum saya menjadi penasihat, dunia tentang fokus point Perkim tu saya dah terlibat. Dah ada. Okay. Tu tentang sedikit sebanyak lah tentang how saya bermula nak mendekati Perkim apabila ditawarkan pada tahun I think penghujung 2020. Okay. Saya ditawarkan untuk menjadi penasihat lah pada ketika tu. Dekat UIA sinilah. Ya, betul. Okay. Tu sedikit lah pengenerangan awal tentang latar belakang saya dan bagaimana saya terlibat dengan Perkim lah secara langsung. Faham? Menarik ya. Lepas dengar kisah Lausha tadi, saya rasa macam nak tahu lebih banyak lagi kisah daripada Lausha. Sebab saya tengok pun Lausha ni macam orang yang sangat berpengalaman lah dekat UIA Paguh ni. Jadi saya tengok Lausha pun macam dah tak sabar sangat nak berkongsi ilmu dengan kami hari ni kan. Jadi untuk memulakan perbincangan kita, boleh ke Lausha berikan gambaran ringkas kepada kami tentang apa itu Perkim dan latar belakangnya, serta bagaimana tertubuhnya Perkim ni? Okay. So basically Perkim di Paguh ni, Perkim, nama persatuan Perkim ni adalah Sekretariat Perkim UIA Paguh. Itu nama surat beranak dia lah. Dekat UIA Paguh ni. Surat beranak untuk persatuan Perkim ni adalah Sekretariat Perkim Paguh UIA, Sekretariat Perkim UIA Paguh. So itu adalah nama surat beranak. So Perkim Paguh ni ditubuhkan oleh para pelajar pada tahun 2019 kalau tidak silap saya. So 2018 ada usul proposal untuk membawa untuk penubuhan Perkim.
Tapi 2018 belum ada sebarang aktiviti lah. Tapi 2019 secara rasminya ditubuhkan. Penasihat pertamanya adalah Madam Siti Aisyah. Sekarang ni dia dah berpindah ke UiTM Sabah, pensyarah dalam bidang tourism. First advisor Perkim 2019 hingga 2020. Namun 2020 jawatan penasihat tu diberikan kepada saya di akhir 2020 lah. So secara rasminya saya memegang Perkim ni 2021 lah. Di bawah presiden dia pada ketika tu, tak silap saya nama dia Haikal, pelajar tourism. Haikal ni aktif lah dan rakan-rakan dia yang menubuhkan Perkim ni. Sebab Haikal ni dia rapat dengan Yayasan Dakwah Yadim. So sebelum ada Perkim tu, pelajar-pelajar ni lebih rapat dengan Yayasan Dakwah Islam Malaysia. So daripada Yayasan Dakwah Islam Malaysia punya program, so dia initiate untuk buat satu persatuan Perkim. Okay. Dan tahun 2022 kita ada saya dibawa presiden yang kedua, iaitu Said. Okay, Said. And then presiden seterusnya Furqan. Okay. And then sekarang adalah Wildan kan. Okay. So lebih kurang 4 presiden lah. Tapi 2004 ni saya merasa sekejap lah bekerja dengan Wildan kan. Okay. Tu tentang pengenalan penubuhan Perkim. Tapi Perkim kat Pagu ni bagi saya walaupun baru, Pagu ni quite barulah. So dibuka 2017. Tapi penubuhan dia 2019 tidak menampakkan dia adalah satu kelab yang barulah. Bukan nampak orang kata pelajar-pelajarnya bagus dari segi membuat program. Banyak inisiatif dan program-program di bawah Perkim yang sepanjang saya memegang sebagai penasihat memberi impak lah kepada komuniti, kepada masyarakat. Contohnya pada tahun 2020 sebelum COVID tersebut, saya ingat ada program dengan mu'alaf di Segamat. So banyaklah program-program yang saya rasa yang pada awal tu orang kata masih lagi mencari apa itu Perkim kan. Sebab fokus utama, sebab Pagu ni kita tahu tak ada apa kan. Kalau nak kau pergi Gombak, kita adalah nak pergi ke landangan, mungkin kita boleh mencari fokus untuk mu'alaf. Tapi di Pagu ni dengan keadaan sekeliling yang orang kata kosong. Luar bandar lah. Okay. So target kita untuk mendapatkan fokus target kumpulan yang kita nak Perkim tu agak sukar. Tapi it's a good sebab pelajar-pelajar ada je idea dan kreatif untuk menaikkan nama Perkim dekat bumi Pagu ni. Menarik saya dengar. Jadi macam jadinya Lausha dah pernah jadi penasihat ni 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun secara 2020 tu tak rasmi lah sebab belum ada peralihan lagi. Tapi Madam Aisyah pada tu dia dah kata sebelum kita bagi 2021 tu you belajar dululah macam mana nak tengok selok-belok menjadi penasihat. Dan secara rasminya 2021 sehingga tamatlah 2023. Walaupun sekejap 3 tahun tapi 3 banyaklah tahun, jasa Lausha bagi dekat kelab ni. Jadi seperti yang kita tahu Lausha 3 tahun kan tadi. Apa yang menginspirasikan Lausha untuk menjadi penasihat Perkim ni? Macam saya sebut daripada peringkat awal, inspirasi tersebut it's not really inspiration lah. Dia lebih kepada rasa tanggungjawab. Sebelum ni saya rasa bidang sukarelawan untuk memberi manfaat. Apa yang kita ada dari segi ilmu, mungkin saya kata mungkin kemahiran dari segi ilmu agama kita tak ada. So let's say kita kata kita bukan budak yang daripada kuliah IRKHS yang tahu tentang ilmu Quran Sunnah, tentang hadis. Kita hanyalah pelajar bahasa Melayu, pelajar Arkom, pelajar tourism, pelajar Enkom. But how we can contribute? So inspirasi tu saya rasa even daripada perspektif saya yang belajar bahasa Mandarin, I think how can we contribute to the community? Bagaimana kita nak memberi manfaat dari segi ilmu? Orang kata walaupun kita tak ada ilmu sebegitu,
at least kita boleh berkongsilah kamu. Betul. Walaupun ilmu tu sedikit pun kan. Sebab kesannya kita mungkin tidak nampak pada hari ini, tapi impak dari segi program yang kita akan lihat tu, mungkin kita rasa programnya sehari, impaknya mungkin pelajar ataupun komuniti yang kita buat program bersama tu hanya sekadar suka-suka, tapi it still give something walaupun tidak banyak, memberi kesan. Orang kata kalaulah tak boleh ubah semua, ubah sedikit pun boleh. So that's impression bila saya rasa macam penasihat, saya rasa perlu untuk memberi juga inspirasi kepada pelajar yang walaupun kita bukan daripada bidang ilmu tersebut, bukan daripada bidang yang kita boleh memberi manfaat. So, orang kata Perkim ni patutnya mengajar Al-Quran, mengajar something yang memberi guide kepada focus point kita. Tapi ilmu asas tu sebab pelajar UIA kan, walaupun you cakap lah you adalah budak bidang apa, but you boleh sebenarnya memberi manfaat tersebut dari segi certain bidang. Betul. Jadi sangat menginspirasikan lah kisah Lausha tadi. Saya sekalipun terinspirasi ya bila dengar. Jadi Lausha, boleh ke Lausha ceritakan tentang perubahan penting yang telah Perkim bawakan ke kampus UIA Paguh kita ni? Sangat banyak lah saya rasa. Banyak program-program yang saya rasa impak dia terhadap komuniti setempat di Paguh ni sangat-sangat berbeza. Daripada peringkat awal dahulu kita mula mencari apakah, sebab kalau ikutkan Perkim ni hanya perlu fokus untuk mualaf, gelandangan. So masa awal tu pelajar datang kepada saya, macam mana lah kita nak dapatkan fokus target group ni, sebab kita tak ada gelandangan di Paguh. Kita tak ada golongan mualaf yang kita boleh fokus, dan kalau ada pun sangat jauh, dan bilangannya tak ramai untuk kita pergi untuk buat program. So saya rasa kalaulah kata kita, kalau ada pun golongan orang asli yang sekitar kita ada kan. Okay. Tapi saya kata kalaulah kita tak boleh buat begitu, kita cuba untuk dari segi gelandangan tu masih lagi kumpulan orang kata yang kita, walaupun di Paguh tak ada, mungkin kita boleh fokus kepada keluarga B40, para pelajar yang keluarga dia ada masalah, semua tu kan. So alihkan fokus itu kepada benda yang kita boleh target. So peringkat awal tu para pelajar mula mendapat rentak. Sampai ke hari ini saya sangat bersyukur, banyak program, contohnya Quran Cilik kan. And then sebelum ni kita ada program solat tu kan, yang camp solat, Quran. I think contohnya Quran Cilik hari tu yang buat di SK Panco, saya rasa impak dia sangat-sangat bagus. Sehingga kan guru tersebut, bila saya pergi ke sekolah tersebut, cikgu kata program yang buat di sekolah ni memberi impak sehingga pelajar yang sebelum ni tidak boleh membaca Al-Quran dengan baik, dah boleh membaca dengan baik. So manfaat daripada program yang dijalankan oleh Perkim ni saya rasa sangat bagus lah. So hingga kan dekan kita pun memuji yang program Quran Cilik perlu diteruskan lah. Kalau ada untuk next, untuk new tenure kali ini, teruskanlah program sebegitu. Walaupun kita kata Perkim ni tak fokus kepada that group target, tapi saya rasa as long as dia memberi manfaat. Betul. So banyak juga contohnya program bersama orang asli. Saya rasa banyak penerangan-penerangan yang kalau dulu kita rasa macam kumpulan ini sangat jauh daripada kita. Kita macam orang asli, kita hanya lihat dia orang macam ni begini. Tapi bila pelajar-pelajar buat program, so kita nampaklah ada usaha untuk memberikan pendidikan, usaha untuk memberi pengetahuan kepada mereka untuk mengubah hidup mereka. So Perkim bukan hanya dilihat sekadar satu organisasi yang hanya terlalu Islamik. Selalu orang kata Perkim ni Islamik sangatlah. No, tidak. Satu benda yang perlu dilihat, Perkim ini adalah satu persatuan
yang sama juga dengan persatuan yang lain yang boleh memberi manfaat. So tak boleh nak kata dia terlalu Islami. So kalau orang CHOP kita terlalu Islami, tidak, saya rasa lah. Mungkin adalah segolongan orang kata nampak, oh ahli-ahlinya Islami. Ya, tapi program-programnya lebih daripada itulah. Contohnya program baru-baru ni Fit Hit. So banyak, I think it's a good lah. Banyak program-program yang sebelum tu, contoh ada Perkim Festival. Kalau sebelum ni ada Perkim Festival di bawah Syed, di bawah Haikal. So banyak program-program yang saya rasa dengan komuniti yang sangat memberi impak kepada komuniti di Pagoh ni. Yang orang kata Pagoh ni tak ada apa-apa daripada kosong, tapi diisi oleh dengan program-program oleh Perkim. Ya, betul lah tu. Menarik penerangan ni, Lausha. Ya, nampaknya Perkim ni benar-benar menjadi tulang belakang untuk membentuk komuniti di kampus kita ni. Hari ni baru saya tahu yang banyak sebenarnya jasa Perkim. Betul. Contoh macam dekat SK Panco tadi. Betul. Kan. Memang maksudnya macam impak benda ni bukannya sementara tapi berpanjangan lah yang dia dapat bagi dekat kita. Betul. Tapi kan Lausha, saya tertanya-tanya lah, apa yang membezakan Perkim dengan organisasi lain yang ada dekat kampus kita ni? Okay, macam saya cakap tadi, kalau di Pagoh ni, kita ada contoh yang kita boleh kategorikan sebagai Islamic Society lah. Contohnya kita ada Harmoni, kita ada, and then bawah MRC punya biro, di bawah KLMSS punya biro, and then kita ada Perkim. So orang kata Perkim ni apa beza dia? Okay. Macam kita tahu Perkim memang dia ada fokus kepada target group dia lah. Tetapi perbezaan tersebut tidak terlalu ketara dari segi orang kata menampakkan beza sehingga membuatkan orang rasa jauh. So bukan orang kata beza yang terlalu asing sehingga orang kata Perkim ni susah lah nak dikati, tidak. So contohnya dalam program penerangan kepada pelajar-pelajar baru terhadap kelab-kelab, kita selalu juga join kan. Contohnya macam penerangan kelab. So antara kelab kita juga sering dikunjungi. So dia bukan satu benda yang asing. So Perkim ni bagi saya bezanya adalah bagaimana penghayatan program tersebut. Saya lihat contoh macam Perkim baru-baru ni punya program, kita lebih mendekati masyarakat. Okay, berbanding dengan target group contoh macam Biro Islami MRC, KLMSS, dia lebih berfokus kepada para pelajar, bagaimana tazkiyatun nafs terhadap para pelajar di kampus sendiri. Tapi Perkim lebih cuba untuk keluar daripada ruang itu. So kita tidak cater about our student sangat. Kita ada cater contohnya macam Haid hari tu, ataupun Perkim Festival, contohnya ada certain fotografi competition. Tapi target kita lebih untuk mendekati masyarakat. Sebab kita tahu kalau kita keluar daripada universiti nanti, persatuan Perkim tu sendiri adalah untuk mendekati masyarakat. So itulah membezakan kita untuk, kalaulah kita nak membantu masyarakat, so dekat dalam kampus lagi, program-program tersebut mesti lebih dekat kepada masyarakat supaya kita tak kikuk. So bila kita nak orang kata nak islahkan masyarakat tersebut, kita perlu ada perasaan yang aku tak ada rasa yang malu atau segan. Sebab program-program yang telah kita lakukan dah menangkis dan menghakis perasaan yang kita rasa macam, tidak, aku segan dengan masyarakat ni. Aku rasa macam, tak naklah dekat dengan golongan ni, tak naklah. That's perbezaan for me yang Perkim ketengahkan. Program kita lebih bermasyarakat, lebih mendekati hati supaya tahu denyut dan masalah apa yang sebenarnya kita nak selesaikan. Baguslah sebab student ni kadang-kadang dia nak je keluar, nak buat macam volunteer semua tu, tapi tak ada platformnya. Jadi bila Perkim ni ada, mereka boleh lah pergi saya keluar. Memang cadangkan pelajar-pelajar yang akan baru masuk nanti ke kampus Pagoh untuk sama-sama berpartisipasi di dalam kelab Perkim ni lah kan. Sebab dia sangat unik berbanding kelab-kelab lain. Kalau kelab-kelab lain yang Islamik lebih untuk mendekati golongan pelajar. Tapi
kita kena ingat selepas kita belajar 5 tahun atau 4 tahun pun, awak di kampus Paguh 4 atau 3 tahun, selepas ni awak akan bertemu masyarakat. Betul. So itu adalah benda yang awak tidak boleh untuk hadapi. So masyarakat hari-hari pergi ke masjid akan bertemu masyarakat. So fokus, saya rasa Perkim ni boleh membina setiap ahlinya untuk lebih menjadi pemimpin. Sebab betul. it's very dekat dengan masyarakat itu sendiri. Bukan dalam kalangan student Ya, je kan. betul. Jadi betul lah, saya setuju dengan Lausha yang cakap Perkim ni sebenarnya kelab yang unik, sebabnya dia bukan melibatkan student saja, sebab melibatkan semua. Betul. Termasuklah komuniti luar. Tak salah lah saya cakap yang Perkim ni memegang peranan penting dalam kampus UIA kita ni. Beralih kepada soalan yang seterusnya, menurut Lausha, bagaimanakah peranan Perkim akan terus berkembang di masa akan datang? Untuk masa akan datang, kita lihat Paguh ni akan makin lama makin berkembang. Dan mungkin apa yang perlu dilakukan oleh Perkim masa akan datang adalah lebih untuk berkolaborasi dengan NGO yang lebih dekat dengan masyarakat. Contohnya program baru-baru ni yang saya lihat, contoh pasal Education Quest ke Language Quest, tak saya ingat saya, yang bersama dengan Islamic Relief, dengan para dengan kanak-kanak Rohingya, saya tak silap saya. Program tu sangat bagus. Bila ada kolaborasi dengan NGO atau orang luar, kita lebih melihat kacamata yang lebih besar. Sebelum ni kalau kita hanya melihat program kita di Paguh, kita akan lihat masalah yang tak besar lah orang katakan. Mungkin masalah mengaji, masalah sikit-sikit je. Tapi bila kita berkolaborasi dengan NGO yang lebih besar, program yang kita lihat tu akan lebih nampak berbeza. Kacamata kita melihat suatu masalah tu akan rasa macam, oh, aku sebenarnya tak pernah, aku hanya hidup dalam keadaan macam aku terlalu selesa. So kita nampak sebenarnya di luar tu keadaannya sangat-sangat bobrok sehingga kita rasa macam diorang perlukan bantuan dan kita sendiri akan rasa ingin membantu. So nasihat saya kepada Perkim, perlukan ada kolaborasi, bukan hanya kolaborasi dengan persatuan yang ada di Paguh ni sahaja. So bila berkolaborasi dengan persatuan di Paguh, masalah yang awak lihat atau program penyelesaian tu hanya akan lebih kecil skop dia pada pelajar. Ya. Untuk menjadi orang kata pemimpin yang berjiwa besar, kita perlu berkolaborasi dengan contoh macam NGO. Kalau kata target kita adalah untuk program gelandangan, mungkin kita boleh berkolaborasi dengan mana-mana NGO yang kita boleh nampak sebenarnya apa masalah golongan ni. Kalau di Paguh tak ada, maka kita perlu keluar daripada kawasan kita untuk melihat sebenarnya apakah masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita. Macam saya cakap, Perkim ni lebih dekat kepada masyarakat, maka kolaborasi dengan NGO yang luar daripada Paguh untuk itu perlu. Sebab kalau tidak, kita hanya akan berada di kepompong kita. So bila kita keluar nanti kat masyarakat, kita pun rasa macam, macam ni rupanya masyarakat kita kat luar. Sebab di Paguh ni kita sangat selesa. Masalah orang kata dari segi masalah sosial ni tidak banyak compare dengan di bandar kan. Betul. So bila kita nak menjadi pemimpin atau sebagai suatu individu yang boleh membantu masyarakat, so kita perlu belajar. Yang Perkim ni perlu melebarkan kolaborasi dia untuk sama-sama kita belajar. So program kolaborasi tu bukan hanya untuk orang kata untuk dapat nama. Sebab orang kata selalu buat kolaborasi dengan NGO ni, NGO besar ni dapat nama. Tapi nama tu tidak penting bagi saya. Yang penting apa yang awak belajar, pengalaman yang awak akan dapat tu adalah sangat penting. Supaya pengalaman yang tersebut, bila awak pergi program tersebut, awak tahu solusi terhadap masyarakat yang awak nak bantu tu apa dia. So dari situ awak akan belajar. Di situlah tempat yang saya rasa perlu kita cungkilkan
dalam Perkim ni sendiri. Betul. Kira kalau kita keluar tu lagi banyak lah pengalaman yang kita dapat. Betul. Ya. Lagi luar, lagi orang luas. kata jauh perjalanan, luas pemandangan. Betul. Ya. Okay, insyaAllah semoga Perkim akan terus menyumbang kebaikan kepada komuniti, terutamanya di Paguh dan masyarakat luar lah kan. InsyaAllah. Sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini, Lausha ada tak apa-apa nasihat untuk pendengar yang mendengar podcast ni? Okay, nasihat saya kepada semua pendengar jangan melihat Perkim ni suatu klub yang orang kata terlalu asing lah. Terlalu asing. Bukanlah Perkim ni sangat mesra kepada semua. Okay. Walaupun lah sebab di Paguh kita ada juga pelajar yang bukan Islam. So Perkim ni tidak hanya orang kata lihat untuk pelajar Islam semata-mata. So kacamata tu itu perlu dibuka. Perlu kita buang kacamata yang walaupun lah namanya adalah Perkim, suatu society yang Islamik, tapi dia boleh diraikan, disertai oleh semua pelajar dan masyarakat yang kita sentuh ni bukan hanya kita nak target kepada masyarakat yang Islam semata-mata. Target kita orang asli. Ada orang asli yang tidak beragama Islam tapi kita sentuh dia untuk dekat. So nasihat saya sama-sama untuk kita lihat apa aktiviti Perkim. Cuba pelajari dan lihat apakah impak yang telah dilakukan oleh Perkim. Perkim Paguh maupun Perkim Pusat itu sendiri. Di peringkat pusat saya tengok banyak program-program. Kalau you all follow Perkim Pusat punya Facebook, every day, every week, every month ada sahaja program-program yang dibuat untuk masyarakat kita supaya masyarakat kita lebih terdidik lah di masa akan datang. InsyaAllah. Saya doakan Perkim Sekretariat Perkim Paguh, surat beranaknya begitu kan. Okay, Perkim Paguh akan terus cemerlang di bawah naungan penasihat yang baru iaitu Ustaz Haris. Semoga dengan bimbingan Ustaz Haris, orang yang lebih ada ilmu kan dari segi agama, boleh membantu para pelajar di Paguh ni untuk memberi program-program yang lebih jauh berimpak daripada saya sebelum ni. Bukan hanya kekalkan ya, tapi lebih baik. Orang kata mungkin kesannya akan lebih berpanjangan, insyaAllah. Lebih maju lah. Ya, betul. Okay. Nasihat yang berguna ya. Harap semua dapat ambil manfaat daripada apa yang Lausha telah cakapkan tadi. Jadi terima kasih Lausha kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi pandangan dengan kita tentang Perkim dan usahanya yang telah dibuat sepanjang berada di kampus kita ni. Kami berharap dapat menyaksikan impaknya yang berterusan macam Lausha cakap tadi di kampus kita dan juga kepada masyarakat di luar sana. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat daripada perkongsian oleh Lausha hari ini. Saya kira itu sahaja untuk podcast The Pathways of Faith kali ini. Saya juga ingin memohon maaf bagi pihak saya jika ada salah silap tutur bicara sepanjang podcast kita berlangsung ini. Saya kira itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya semua.